Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar dan nama cikgu, Sains tahun 5 UPM. Okey, hari ini cikgu akan ajar tajuk unit ketiga iaitu haiwan. Okey, kita baca dia punya ni. Haiwan perlu melindungi diri untuk mengekalkan kemandirian spesiesnya. Bagaimanakah haiwan melindungi diri dan spesiesnya? Okey, hari ini nak belajar macam mana haiwan melindungi diri dia. Okey. Kemandirian spesies haiwan. Tahukah kamu bahawa haiwan mempunyai ciri-ciri dan tingkah laku khas untuk melindungi diri agar spesiesnya dapat dikekalkan? Mari kita perhatikan situasi di bawah. Okay, haiwan ni dia ada ciri-ciri. Dia ada ciri-ciri dan juga dia ada tingkah laku khas untuk melindungi diri dia. Satu ciri-ciri, satu tingkah laku. Okay, tahu tak beza ciri-ciri dengan tingkah laku? Okay, ciri-ciri contohnya awak ni ada ciri-ciri awak ialah rambut kerinting contoh. Rambut kerinting, bermata hitam. Okay, itu ciri. Tingkah laku awak macam mana? Tingkah laku kamu contohnya rajin, suka senyum. Okey, menghormati orang tua. Okay, itu adalah tingkah laku. Itu contoh cikgu bagi. Sekarang kita akan tengok apakah ciri dan tingkah laku haiwan. Kita baca sikit kat sini. Wah, sungguh keras cengkerang kamu, belangkas. Dia nak try nak attack belangkas ni. Cengkerang inilah perisai saya. Okay. Lepas tu ketam cakap, tak mudah untuk kamu serang saya kerana saya ada sepit yang besar dan tajam. Okay, cengkerang ni dan juga sepit yang tajam ni, ini adalah ciri dia. Okay. Ciri ni maksudnya apa yang ada pada diri dia. Okay. Berdasarkan situasi ini, bagaimanakah ketam dan belangkas melindungi diri bagi memastikan kemandirian spesiesnya? Okay, maksudnya apakah ciri yang dia ada? Iaitu dia ada sepit tajam, yang ni ada cengkerang keras. Okay. Sekarang kita nak tahu apakah maksud kemandirian spesies. Okay. Kemandirian spesies haiwan ialah keupayaan haiwan untuk mengekalkan spesiesnya bagi mengelakkan kepupusan. Okay, ni kena tahu kemandirian spesies haiwan. Apa maksud kemandirian spesies? Ialah keupayaan haiwan untuk kekalkan spesies dia. Kekalkan spesies maksudnya ketam ni dia kena ada kemandirian spesies supaya dia boleh kekalkan spesies ketam dia sampai bila-bila. Supaya ketam tidak pupus di muka bumi, itu maksud dia. Kita pun manusia, kita spesies manusia. Manusia pun ada kemandirian spesies. Kita akan pastikan spesies manusia ni sentiasa kekal sampai masa akan datang. Itu maksudnya kita tak nak pupus. Ini adalah sebab tu kita nak kekalkan diri kita. Sebab tu haiwan ni dia ada ciri-ciri dan juga tingkah laku khas. Sebab dia nak pastikan kemandirian spesies haiwan. Kena ingat ni apa maksud kemandirian spesies haiwan. Keupayaan haiwan untuk mengekalkan spesiesnya bagi mengelakkan kepupusan. Kenapa dia kena kekalkan kemandirian spesies? Supaya elakkan spesies dia pupus. Tiba-tiba nanti 2-3 tahun kalau dia tak ada ciri ataupun tingkah laku khas, dia akan pupus. Okey, seterusnya berlindung daripada musuh. Okay, tumbuhan pun dia ada ciri khas untuk berlindung daripada musuh. Ciri-ciri khas pada anggota badan haiwan dapat melindunginya daripada musuh. Mari kita ikuti situasi di bawah. Kita tengok ni ada helang, dia nak serang kura-kura. Tapi akhirnya dia pergi, dia tak jadi. Sebab apa? Kita dilindungi oleh cengkerang yang keras. Ketam pun dia tak jadi tangkap sebab dua-dua haiwan ni dia ada cengkerang yang keras. Berdasarkan situasi di atas, bagaimanakah kura-kura dapat menyelamatkan dirinya daripada helang? Apakah haiwan lain yang mempunyai ciri-ciri khas yang sama seperti kura-kura? Apa haiwan lain yang kami ingat yang sama? Dia ada cengkerang keras macam kura-kura. Apakah haiwan lain yang ada cengkerang keras? Selain daripada kura-kura, selain daripada ketam, apa haiwan yang ada cengkerang keras? Contohnya siput. Tahu siput kan? Siput ni dia lembik tapi dia ada cengkerang yang keras. Bila kita tekan-tekan siput ni, dia akan masuk ke dalam untuk melindungi diri dia. Okey, mari kita tengok pengembaraan ni. Perhatikan kisah pengembaraan Ana, Melia dan Chan. Okey, kita tengok ni lebah, lipan dan tebuan. Okey, apakah ciri yang sama antara lebah, lipan dan juga tebuan?
Lebah, lipan dan tebuan mempunyai sengat yang mengeluarkan bisa. Sengat dia ada keluarkan bisa yang dapat menyakitkan atau membunuh musuh. Apakah contoh haiwan lain yang mempunyai ciri-ciri khas yang sama? Dia ada sengat yang mengeluarkan bisa. Kalau pepijat, kumbang dan lipas, dia ada mengeluarkan bau yang busuk. Pernah pegang lipas tak? Kita pegang ke kan? Lipas ni dia mengeluarkan bau yang busuk. Supaya kamu akan menjauhkan diri daripada lipas. Menjauhkan diri dari pepijat, menjauhkan diri dari kumbang. Pernah pegang kumbang tak? Cuba bau, lepas dah pegang tu, bau dia busuk. Dia untuk melindungi diri dia. Itu ciri dia. Rama-rama ni pula dia ada corak yang menyerupai mata palsu. Corak dia seperti mata palsu, supaya musuh tengok, besarnya mata haiwan ni, dia pun lari. Yang ni buaya dan juga ikan arapaima ni dia ada sisik yang keras, supaya melindungi diri daripada kecederaan. Kalau kulit buaya ni dia sisik dia adalah sisik tapi sisik dia sangat keras. Dia bukan macam sisik ikan yang kamu makan kat rumah tu dia sisik dia adalah sangat keras. Kuda pula, macam mana dia melindungi diri dia? Dia ada otot kaki yang kuat. Kamu try kejar kuda, boleh dapat tak? Tangkap? Tak boleh Kuda ni adalah antara haiwan yang laju, sebab dia ada otot kaki yang kuat. Sama juga dengan arnab, walaupun dia kecil, dia senang melompat. Sama juga dengan katak, kamu nak dekat sikit dia akan terus melompat sebab dia ada otot kaki yang kuat. Rusa dan kerbau dan juga seladang, dia ada tanduk tajam yang terdapat pada haiwan ni untuk mempertahankan diri. Kalau kamu kacau dia akan terus tundukkan kepala dia dan serang awak dengan gunakan tanduk yang tajam. Ini semua adalah ciri-ciri khas. Ini adalah ciri-ciri, maksudnya apa yang Tuhan bagi kat dia. Sekarang kita akan tengok pula tingkah laku khas. Setengah haiwan mempunyai tingkah laku khas untuk melindungi diri daripada musuh. Mari kita kenal pasti tingkah laku khas tersebut. Tingkah laku khas. Landak akan memecut masuk ke dalam sarang bawah tanah jika diserang. Landak ni kalau kita cuba tangkap dia akan lari masuk dalam lubang bawah tanah. Jika gagal melarikan diri, landak akan mengembangkan duri tajam pada badannya. Dia akan kembangkan ni. Ni adalah duri tajam pada badan dia. Musuh yang cuba menyentuh badannya akan tercucuk duri tajam tersebut. Pernah pegang tak duri landak? Duri landak ni orang buat apa ni? Orang buat kayu untuk mengaji tu kan, kayu tunjuk mengaji tu. Dia adalah sangat tajam. Dia boleh melukakan tangan kita. Kini info, duri dia sebenarnya adalah bulu keras. Ni sebenarnya adalah bulu dia. Jadi bulu dia bersifat seperti duri. Itu bulu dia, tapi sifat dia seperti duri. Ikan buntal, pernah tengok ikan buntal? Ikan buntal ni dia biasa je kalau dia berenang dalam air, tapi bila dia rasa terancam, kamu pegang, dia akan rasa terancam, dia ingat kamu nak makan dia akan terus kembungkan badan dia yang berduri tajam. Badan dia pun berduri tajam, dia akan kembungkan. Selain daripada itu, dalam badan dia ni memang ada racun. Siapa yang makan ikan ni memang akan gunakan pakar untuk buka ikan ni, sebab dia ada bahagian yang beracun. Orang Jepun suka makan ikan ni, tapi ikan ni dalam ni ada bahagian yang beracun. Kalau bukan pakar yang buka ni, kamu tak berjaya keluarkan racun dia. Kamu akan mati sebab termakan juga racun tu. Cicak dan gurita akan memutuskan anggota badan. Cicak, kalau kamu try tangkap dia, dia lepaskan ekor dia dulu. Dia putuskan ekor dia. Dia putuskan ekor dia untuk mengelirukan musuh. Tengok ni, burung ni nak tangkap, dia lepaskan ekor dia. Sama juga dengan gurita. Sotong gurita ni dia akan melepaskan bahagian ni, dia punya bahagian macam kaki ni kan, dia akan lepaskan anggota badan dia. Sotong dan gurita akan menyemburkan dawat hitam. Sotong dan juga gurita. Ini sotong, ini adalah gurita. Gurita ni kita biasa makan sotong lah. Gurita ni besar. Biasa kamu tengok kat video tu, dia boleh besar, dia boleh tutup muka awak, saiz dia besar. Jadi
Apakah dia buat untuk melindungi diri? Apakah tingkah laku yang dilakukan? Dia akan menyemburkan dawat hitam. Okey. Dia semburkan dawat, kamu pun keliru sekejap, dia pun melarikan diri. Okey, tengok ni tenggiling, kura-kura dan juga ulat gonggok. Okey, kura-kura kalau dia rasa terancam, dia akan masukkan anggota badan ke dalam cangkram, dia masuk dalam ni, dia bersembunyi. Kalau tenggiling dia rasa terancam, dia akan gulungkan diri dia. Dia gulung, dia akan jadi bentuk macam bola. Sepak macam mana pun dia selamat sebab dia dalam satu cangkram yang keras. Ulat gonggok pun sama, kalau kita sentuh dia, dia akan menggulungkan diri. Kita pun bukan pegang-pegang dia macam buat macam dah mati kan. Jadi kita pun akan lepaskan dia sebab dia dah keras macam tu. Jadi ni adalah tingkah laku dia untuk menyelamatkan diri daripada musuh. Okay, gajah ni dia buat apa? Okay, gajah ni tingkah laku dia ialah dia akan bergerak dalam hidup berkumpulan. Dia akan hidup berkumpulan lah. Jarang kita jumpa gajah di seko-seko je hidup, macam dia tak macam panda. Gajah akan hidup secara berkumpulan untuk melindungi diri. Okey, semut pula, semut pun sama, akan hidup berkumpulan. Dia dalam kumpulan ni kita panggil colony of ants kan. Koloni semut ni jarang kita jumpa semut dia hidup bersendirian. Ini semua adalah tingkah laku haiwan. Tadi yang apa cengkerang apa semua tu adalah ciri. Yang ni dia gulungkan diri, dia masukkan diri di dalam cengkerang, dia hidup dalam kumpulan kan, dia bergerak dalam kumpulan. Ini semua adalah tingkah laku khas. Cikgu sambung sikit, kalau macam mana haiwan yang tinggal di cuaca melampau, macam mana dia ciri-ciri khas dia supaya dia boleh hidup di kawasan yang cuaca melampau. Cuaca melampau contohnya terlalu sejuk, yang bersalji ni. Apakah ciri yang ada? Apa yang ciri yang Tuhan bagi kat dia? Okay, beruang kutub dia berbulu tebal untuk memerangkap haba. Okay, supaya badan dia sentiasa, haba badan dia tak keluar lah. Jadi badan dia sentiasa rasa panas sebab dia ada bulu tebal. Dia juga akan berhibernasi. Berhibernasi tu adalah tingkah laku. Bulu tebal ni adalah ciri. Berhibernasi ni adalah tingkah laku khas. Berhibernasi tu adalah dia berehat ataupun dia jadi tak aktif. Dia macam tidur untuk jangka masa yang lama. Contohnya kalau salji di kawasan tu tiba-tiba jadi sangat tebal, dia nak keluar cari makan pun tak boleh. Dia akan menyorok dalam gua ke dekat mana-mana bawah tanah kan. Dia akan berhibernasi. Dia akan tidur dia sampai berbulan-bulan sebab dia nak kurangkan kehilangan tenaga. Kalau dia bergerak-gerak nanti dia kena cari makanan pula. Jadi dia duduk, relax, disimpan tenaga yang ada pada diri dia sehinggalah musim salji tu ataupun keadaan salji tu sesuai untuk dia keluar. Okay, bulu pelepah penguin yang pendek dan padat. Okay, penguin ni bulu pelepah dia pendek, lepas tu padat. Dia pendek dan juga padat macam kapet. Nak tengok kapet yang pendek tu, macam tu lah bulu dia. Pendek dan padat untuk menjadikannya kalis air. Jadi tak rasalah air sejuk daripada salji ni. Bulu yang pendek juga untuk berfungsi sebagai penebat haba. Okay, macam kita pakai baju tebal kan, kalau ada di kawasan yang sejuk, samalah fungsi dia untuk memerangkap haba. Haba dalam badan kita ni kita kena perangkap, kalau tidak dia haba tu akan keluar. Jadi bila haba tu keluar, suhu badan kita akan sama macam kawasan sekeliling. Jadi kamu kena pakai bulu tebal. Jadi penguin ni dia tak adalah pakai baju, jadi dia memang dah ada baju yang diberikan, iaitu bulu pelepah yang pendek dan padat. Okey, yang ni pula angsa salji. Angsa salji ni macam mana? Okay, angsa salji ni pun samalah macam ni. Dia punya bulu dia pun pendek dan padat. Okay, bagaimanakah lapisan lemak dan bulu yang tebal pada haiwan di kutub dapat mengekalkan suhu badan dan melindunginya daripada kesejukan melampau? Bila bulu tu tebal, jadi dia boleh memerangkap haba. Okay, haba kita ni tak keluar. Jadi haba kita kekal dalam badan kita. Okay, singa laut dan walrus mempunyai cuping telinga yang kecil. Tengok ni, walrus cuping telinga dia kecil untuk mengurangkan kehilangan haba daripada badan. Okay, kalau gajah duduk kat kawasan salji ni, dia tak boleh hidup sebab gajah ni telinga dia besar.
dia akan cepat jadi sejuk. Badannya, haba akan cepat keluar daripada telinga dia, dan badan dia akan jadi sejuk dan dia akan cepat mati. Jadi haiwan yang dekat kawasan kutub utara ni, telinga dia kecil je, lubang kecil je, lebih kecil daripada telinga kita. Okey, untuk mengurangkan kehilangan haba. Haiwan ni juga dicipta dengan lapisan lemak yang tebal. Tengok haiwan ni, dia bukan gemuk, dia adalah memang dia macam ni, memang dia normal, dia macam ni, mempunyai lapisan lemak yang tebal untuk mengekalkan haba dalam badan dia. Okey. Jadi siapa yang lemak tebal tu, kamu boleh kamu sebenarnya lemak tebal ni fungsi dia, kalau kamu berada di tempat yang lebih sejuk, kamu tak rasa sejuk sebab lemak itu boleh menghalang haba daripada badan kamu keluar. Okey. Itu kelebihan orang yang berlemak tebal. Ini macam walrus ni lah, tengok ni walrus ni. Pernah jumpa ke singa laut kurus kering? Tak ada. Semuanya memang dia diberikan, diciptakan dengan lemak yang tebal. Okey. Habis dah. Okey. Sikit lagi. Okey, ikan paus dan setengah jenis burung berhijrah. Pernah tengok tak ikan macam mana nak angkat benda ni? Okey. Ikan paus dan setengah jenis burung berhijrah merentasi benua lautan bagi mengelakkan cuaca sejuk di negara asal. Penghijrahan ini kita panggil sebagai migrasi. Migrasi dalam bahasa Inggeris migration. Paus ni adalah ikan yang sangat besar, saiz dia macam kapal. Jadi dia boleh bergerak jauh. Walaupun dia besar, tenaga dia besar, dia boleh bergerak dengan jauh. Contohnya kat Australia ni, ada masa-masa dia akan mengalami musim sejuk. Jadi terlalu sejuk, walaupun paus ni sebenarnya banyak lemak, tapi dia akan berhijrah lah, dia akan pergi ke tempat yang kurang sejuk. Sama juga dengan burung ni. Ini burung, apa nama burung ni? Burung ni adalah burung botak upih, ataupun burung botak kecil, ataupun burung kedidi. Ketiga-tiga burung ni adalah contoh burung yang boleh berhijrah. Dia akan terbang ke tempat yang lain. Dia pindah ke tempat yang lebih jauh. Okay. Burung santuari pusat santuari burung Kuala Gula di Taiping, Perak, antara tempat persinggahan burung-burung yang berhijrah dari kawasan yang sejuk di utara Asia dan Eropah sebelum burung-burung tersebut meneruskan perjalanan ke kawasan yang lebih panas seperti di Australia. Oh, okey. Sedap okey, maknanya daripada kawasan tempat-tempat lain dia akan singgah ke Malaysia ni, burung-burung ni, untuk transit. Dia berhenti kejap sebelum dia pergi ke kawasan yang lebih panas dekat Australia. Jauh ni dia pergi, macam seolah-olah kita ni lah, kita naik flight, kita naik kapal terbang, kita pergi ke negara lain. Okay. Burung ni boleh buat, dan juga ikan paus ni pun boleh melakukan benda yang sama, iaitu migrasi. Okay, menjelang musim sejuk, ikan paus akan bermigrasi ke kawasan laut yang lebih panas untuk membiak dan mendapatkan makanan. Okay. Dia boleh duduk lah dekat kawasan sejuk, tapi dia tak boleh nak dapatkan makanan. Kawasan sejuk kurang ikan, jadi dia kurang dapat makanan, dan dia pun kalau nak membiak, dia perlu membiak di kawasan yang lebih panas. Kalau kawasan yang sejuk, dia tak sesuai untuk dia membiak. Ingat burung botak upih, burung botak kecil, dan juga burung kedidi serta ikan paus akan melakukan tingkah laku khas, iaitu migrasi. Dia akan berpindah ke tempat yang lebih panas. Okay, kalau ni pula kerbau, pernah tengok kerbau kan? Kerbau dia buat apa ni? Dia main-main ke? Okay, tak. Kerbau dia berendam di dalam air atau lumpur untuk menyejukkan badan. Kerbau ni dia tinggal di kawasan panas macam Malaysia kan? Tapi dia gemuk. Lemak dia pun tebal. Jadi dia akan, bila panas dia akan bertambah panas sebab dia memang ada lemak tebal. Kulit dia pun tebal. Jadi macam mana dia nak sejukkan badan? Dia akan berendam dalam lumpur. Okay. Sebab tu kerbau ni suka duduk kat kawasan macam ni, kawasan yang ada lumpur, macam sawah, lopak sebagainya, untuk memudahkan dia berendam. Badak pun sama. Badak kan besar, tebal lemak dia. Dia akan berendam dalam air untuk mengawal suhu badan dia. Waktu panas dia akan terus berendam. Okay, dia bukan mandi ni, dia berendam. Gajah pun sama. Gajah pun dia akan rendamkan badan dia dalam air. Kalau kamu pergi zoo ke apa, tempat-tempat
yang ada badak, ada gajah, mesti disiapkan tempat dia untuk berendam, untuk mengurangkan haba di dalam badan dia. Okey, unta ni, cuaca panas melampau di gurun hanya sesuai untuk haiwan tertentu. Mari kita teliti cara haiwan yang tinggal di kawasan ini melindungi dirinya. Okay. Panasnya tiada rumput untuk dimakan. Syukur saya ada bonggol. Bonggol ni, syukur dia ada bonggol, simpanan makanan dalam bentuk lemak. Okay, dalam bonggol ni ada lemak. Macam tempat duduk ni kan, dalam tu ada lemak. Lemak ni dia adalah makanan yang tersimpan, yang boleh digunakan balik. Dia boleh guna sampai 2 minggu. Jadi dia boleh jalan 2 minggu sambil, kalau kawasan tu gurun kan, tak ada makan, dia boleh jalan selama 2 minggu, dia cari makanan. Sambil-sambil dia cari makanan tu, dia boleh dapatkan bekalan tenaga daripada bonggol dia. Bonggol dia adalah lemak. Makanan yang disimpan sebelum ni, dia makan sebelum ni, disimpan di kawasan bonggol. Okay, yang ni tikus gurun. Kami pula ada cuping telinga yang besar. Tikus gurun ni macam tikus yang kita jumpa tu, tapi telinga dia besar. Cuping telinga dia supaya banyak haba boleh dibebaskan. Okay. Kawasan panas, cuping telinga besar. Kawasan sejuk, telinga yang kecil. Okay. Musang gurun pun sama. Musang biasa telinga dia macam anjing kan. Kalau musang gurun ni lagi besar daripada tu, dia besar, supaya memudahkan haba daripada badan keluar. Okay, ciri-ciri khas pada anggota badan haiwan dan tingkah laku khas. Haiwan dapat membantu haiwan melindungi diri daripada cuaca melampau untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Okay. Jadi dia boleh, dengan ada ciri khas dan tingkah laku khas ni, dia boleh memastikan kemandirian spesies. Dia boleh memastikan spesies dia terus kekal dan tidak pupus. Okay, itu saja pengajaran cikgu untuk hari ini. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.